Kira kau memang teringin nak jadi pemimpin lah. Cakap time main belak tu. Obviously. Obviously bro, obviously. Okay, tak ada cara. Oh bocor. Cakap bocor. Let's go. Let's go. Oh, Yeah. Yeah. Apa yang ye-nya? Okay, selamat datang ke podcast ni podcast apa? Bros and Mike. Bros and Mike. Okay. Kan lupa tu kan. Ini adalah official video ataupun official podcast kita yang bakal di-upload ke YouTube. Akhirnya. Kita dah banyak dah video kat YouTube. Masa aku yang very Yang official lah. Bukan, maksudnya dah ada setup Yang lah. proper setup. Okay, proper setup. Seperti mana yang kamera kita ada kamera di sini, di situ bolehlah lihat konsep contemporary kita orang. Minimalis dan eksklusif. Walaupun kita baru macam first official dekat studio baru ni, kita dah ada 5 trofi. Betul. Lepas tu saya terjatuh kena kepala dia. Dan ini juga adalah studio sauna lah kita panggil. Untuk konsep dia untuk kita panas. Yes, tapi akan ada nanti kita akan usul kepada manager untuk beli aircon di Shopee. Oh, Shopee dia lah. thumbs up lah. Okay, bagus. Second hand punya lah kan. Second lah, tak duit lah. Itu kutip duit lambat. Kutip duit awal, bayar lambat. Okay, okay, bagi yang orang yang baru dengar kita dekat, bukan dengar tengok kita kat YouTube. Actually kita dah lama dah dekat Spotify. Betul. Aku rasa kita dah berapa episod Bros and Mike? Actually asalnya adalah 3 budak besar, and kita dah convert ke ataupun rebrand ayat dia ke Bros and Mike. So aku rasa dah around 20 plus episod Ada orang cakap 50 episod. Aku tak aware benda tu. Aku rasa tu daripada podcast korang yang dulu tu. Bukan. Aku rasa sebab dia part 1, part 2, part 3 sebagai episod kot. Yang kita faham. Sebab kita anggap macam 3 part tu 1 episod. Sebelum ni kita release by part, macam episod 1 part 1, episod 1 part 2, episod 1 part 3. Tapi sebabkan macam renyah pula kan, nak kena relate, kadang tak relate. So kita pecahkan episod per episod. So apa episod kita hari ni? Hanif Jamal. Sebenarnya kita dalam keadaan yang agak penat sebenarnya. Lepas baru kita, susun Baru siap seorang ni sesama. Yang ini resdong. Yang sana Kim, kau apa problem kau? Aku tak ada problem. Aku sihat. Tak ada, kena sidai dia lama. Dia orang kata kan, sampai lepas maghrib last panas. Pukul berapa kau orang masuk? 9. Kau rasa siapa yang selalu kuat sidai? Lelaki ke perempuan? Tak, dia. Tak kisah lelaki perempuan memang dia. Tak payah. Kita bincang pasal jantina. Aku baru nak cakap kau misogynis. Sidai ni ada banyak maksud. Betul. Ada yang sidai datang lambat, ada yang tak datang terus. Macam aku lah, last week aku tak datang kan. Betul. Nampak aku terus, mana kau fikir apa? Tak, aku tak fikir apa. Aku gelak untuk kau. Macam aku last week aku tak datang lah, sebab ada benda yang lebih penting lah. Betul. Walaupun ni penting, tapi ada benda yang lagi penting. Apa so dia? kita kena pandai balance kan lah. Adalah benda yang lebih penting daripada ni yang penting. Sekiranya kau privilege kan. Kau cuba nak relate tak? Okay, kita bagi tahu secara general. Okay, sebenarnya topik kita nak cakap ni tentang pretty privilege. Kalau macam korang-korang lah, aku rasa maybe korang dah tengok. Korang. Ada mereka yang mungkin dah tengok dekat TikTok, dekat Twitter, Instagram. Aku rasa banyak dah media cover berkenaan dengan seorang penjual pisang cheese. Maksudnya? Maksudnya? Kau tanya lah apa? Okay, Cuba translate. Okay, so dia viral. Dia sebenarnya dia dah lama viral dah. Yang aku dengar cerita lah. Aku tak follow sangat perkembangan dia lah. Okay, dia dah lama dah buka kedai tau. Dia dah lama dah buka. Tapi yang membuatkan dia lagi viral sebab dia ada satu gesture dia tu. Dia macam apa yang aku tahu maksudnya. Sebelum maksudnya tu ada lagi perkataan lain kan? Dia biasa maksudnya. Itulah. Nak pisang cheese biasa. Biasa maksudnya. Itulah. Macam tu. So gesture tu nampak macam very adorable. Kau baik kalau kau dengan kau buat. Itulah aku nak cakap. Tapi itu pretty privilege ke? Ke ada satu lagi benda viral sebelum ni
Yang shawarma tu. Oh, okay. Itu aku nak selitkan sikit lah. Bagi aku benda yang perempuan tu buat itu sebenarnya itu adalah content. Tapi bagi aku storytelling content tu terlalu berat. Maksudnya dia aku rasa dia mungkin dah tahu ending dia, orang kan begitu sensitif benda-benda macam ni kan. So kalau dia mungkin dia tak expect hype tu sampai ke arah kena bash dan sebagainya kan. Orang kaitkan pula benda tu dengan kes Adib ni. Sebab Adib ni kita tengok muka dia pun manis-manis macam manager kita. Manis. Muka. Tak nak. Dia lebih kurang manis-manis, muka dia tenang-tenang. So orang kaitkan juga beauty privilege perempuan dan beauty privilege lelaki. Apa-apa yang beautiful je lah basically. Macam mana kita nak relate kan ni? Aku dengan Izrul mungkin tak boleh nak relate lah. Engkau tu macam mana? Aku tanya Hakim tanya Hakim. Bagi engkau beauty privilege ni adakah dia betul-betul satu privilege yang sangat-sangat istimewa ataupun dia tak semestinya maksudnya kalau dia tak beauty pun ataupun dia beauty pun tak ada kena-mengena pun dengan dia punya sale tu? Kau nak cakap pasal marketing ke apa? In general lah kau. In general lah. Bagi aku in general, any kind of profession yang mana kau deal with client ataupun kau deal with crowd, yes, pretty privilege is a thing. Maksudnya kau memang kalau kau nampak extra beautiful, extra cantik, memang orang akan ambil kau. Sebab first thing yang orang tengok, I mean as a customer atau as a client, dia akan tengok muka kau dulu. Sebagai macam contohnya aku customer kau kan, aku tengok penampilan kau, kemas ke tidak apa semua, baru aku tengok produk kau. Faham tak? So in any profession yang deal dengan dia orang, memang aku rasa kuasa-kuasa yang ambil orang kerja ni memang akan tengok kau cantik ke tidak before dia tengok qualification kau. Sebab apa-apa skill kau dapat selepas tu adalah benda yang boleh ditrain. Aku rasa aku cut kau. Aku rasa benda tu kalau pasal dalam industri media mungkin iyalah, tapi kalau macam kita secara azalinya kita dalam bidang IT, aku tak rasa orang tu tapi aku tak boleh cakap juga kan, sebab aku tak pernah hire orang. Oh, kau tak pernah hire orang. Macam kau pernah kan? Kau pernah macam interview orang ke? Mana ada aku pernah interview orang. Aku di interview banyak kali pernah. Dan kau di reject ke ataupun kau nampak tak beauty tu is a thing waktu interview? Of course aku beautiful. You long go. Tak ada lah. Tapi sebab industri korang sebab bukan industri yang beauty privilege tu lebih tak. kepada skill. Korang skill privilege. Betul? Betul. Maksudnya kalau korang ada skill yang ni, korang memang akan level korang macam ni lah apa? Dia pretty privilege. Aku nak cakap beauty privilege tapi dari segi skill. Kiranya adakah sesuatu organisasi ataupun media startup perlukan someone macam orang cakap good looking untuk boost dia punya produk ataupun jenama dia, ataupun tak semestinya pun? Benda yang paling penting adalah good marketing macam tu. Okay, aku nak cerita. Okay, kalau dulu bukan dulu jangan lah. rembat benda ni. Dekat sangat. Dekat sangat. sorry. Okay, kan aku pergi Hatnya hari tu, pergi Thailand. Okay, aku tengok, aku pergilah dekat dia punya supermarket. Aku tengok lah billboard. Basically dekat mall. Produk diorang still lagi di endorse ataupun ada face. Maksudnya wajib ada model. Faham? Kalau kita tengok dekat Malaysia, okay, ada produk yang tak ada dan ada produk yang ada lah. Tapi aku tak pasti dah sekarang ni apalah. Cumanya aku tengok dekat Thailand, diorang masih lagi ada lagi muka. Dia kena endorse dengan muka cantik. Even kau jual boot pejabat pun dia kena letak orang cantik kan. Aku kan. rasa berus gigi pun ada. Orang yang menggosok gigi tu. Dia bukan model cantik tau, pelakon. Faham? Dia pelakon. Aku tak tahu lah nama dia apa, tapi memang aku tahu dia ni memang pelakon. Tapi itu memang boleh relate sebab itu profession. Well known artist tu means dia endorse well known, dia akan membawa nama produk tu sendiri. Aku rasa lebih kalau orang tu tak ada nama tapi muka je ada, boleh tak? Ke tak boleh juga sebenarnya? Bergantung kepada barang yang dijual tu lah. Contoh macam kalau kita tengok kes Adib, pisang cheese ni, tapi bagi aku dia memang
dia tak endorse sangat muka dia as a frontline untuk business, tapi orang yang nampak benda tu Ya, dia ni orang comel viral kan, dia pun adorable, cakap lembut. Jadi benda tu sedikit sebanyak bantu bisnes Orang lah. cakap yang si Adib tu bukan sebab muka dia viral. Orang cakap sebab Handsome. sopan santun dia, Perwatakan cara dia layan Tapi customer. biasanya dia buat live, orang bagi dia air. Dia Oh, minta- aku tak tengok. Dua live dia macam mana, apa jadi? Aku tahu dia orang dekat video dekat Twitter kan, orang bagi dia air. Best Maksudnya lah. waktu dia tengah live. Dia aku tak tahu tapi ada orang datang bagi air masak kan ada orang bagi Starbucks ke apa kan. Aku tahu, tapi aku tak nampak video tu. Lepas tu- Aku ingat ke yang macam orang bagi singa yang stiker air. Oh, tapi aku tak, air sebenar lah minum tu. apa isu Starbucks tu? Aku cakap air, takkan aku cakap air pula. Apa isu Starbucks tu? Apa yang dia orang cakap? Aku tak jumpa original tweet yang di mana dia kata Starbucks perempuan di mana pula? yang dia kata ada satu perempuan cuba tackle Adib tu dengan Starbucks. Oh, Apa cerita dia? Aku tak tahu lah. Alamak. Tapi aku tahu orang bagi minuman lah dekat dia. So benda tu mungkin adakah disebabkan beauty privilege? Orang kaitkan dengan satu lagi dari shawarma tu sebab dia buat content dia dapat free. Sebab dia bagi pick up line. Aku tahu benda tu memang typical. Corny lah. Itu content. scripted. Aku nampak macam scripted gila. Tapi orang biasalah kita netizen kita suka bam. So benda tu jadi viral. Tapi penggunaan beauty privilege tu, bila aku tengok orang bagi komen, dia orang kata ada pernah kawan dia ni cantik, so kawan dia ni dapat lebih daripada dia Faham. dalam konteks beli ke, ataupun dia dapat lebih ke, makanan lebih ke. So benda tu dia orang bagi tahulah kat Kira situ. kalau pergi makanan yang cedok-cedok tu dia murah sikit lah. So kau Tapi rasa- Hakim, masa dekat aku satu universiti dengan dia tau. Bila yang cedok-cedok dia dapat murah. cedok privilege. Hakim baik. Wah, terima kasih. Hakim kau sebab apa kau tegur makcik tu Aku suka tegur macam penjual mana-mana. Kau bayangkan Aku suka tegur. orang tengah beratur kan. Dia kata Hakim mari sini Hakim. Hakim masuk dari belakang. Cedok. Padahal banyak orang yang semelawa depan aku. Tapi Hakim Tapi aku ada satu tempat dia tak boleh cedok. Dapat murah, kedai mamak. sebab mamak yang cedok kan. Betul. Tu dia. Tak tahu. Benda tu tak post. Okay, betul. Ada orang tanya mana pergi episod. Kan last week kita orang Nak beritahu. Jap, sabar. Apa tu? Aku nak bagi explain sikit je. Last week kita orang setiap minggu 3 episod Okay. per week. Faham. Tapi sebab ada satu episod tu dia macam too sensitif untuk post. Mungkin bagi kita orang tak sensitif, tapi lepas didengar semula, even dah filter out. Sebab orang tanya mana selalu 3 episod, mana hilang satu episod. So kita orang terpaksa filter out sebab it's too sensitive. Kau buat macam tu orang nampak kat Tak, kamera. aku ngikut ni Syabir. So Dia macam ni, walaupun episod tu tak dipublish, aku nak minta maaf lah. tak payah. Ada korang ni. Yalah, ada certain benda tu yang macam kita rasa kalau kita cakap okey, tapi bagi orang yang mendengar tu tak okey sebenarnya. So aku nak explain mana pergi episod tu sebab tak sesuai lah. Ada orang kata kan, bro letaklah dekat private Premium, private content, premium content. Kalau premium pun mesti ada hatersnya lah, confirm lah. Dan kalau korang nak dengar, kita akan keluarkan, kita akan release special card limited edition. Harga dia akan ditentukan. Nanti kita post harga Beg dia. kuning akan datang. Beg kuning terus Okay, kita back ke topik asal lah. Okay. Okay lah. Aku nak tanya Hakim lah. Hakim, beauty privilege ni kau rasa macam in case lah one day lah, kalau kau rasa macam tiba-tiba kita hype kan, contoh Alhamdulillah, amin. Amin, insyaAllah. Adakah kita akan menggunakan beauty privilege? Pretty ke beauty? Tak Pretty. Ikutlah. Sama Mana-mana je. kita mana reti bahasa Inggeris. Adakah kita akan gunakan konsep pretty privilege dalam kita punya bisnes kita? Tak, maksud kau kenapa kita tidak, maksudnya kita akan gunakan nanti ke? Tak kisahlah. Contoh kalau kita dah kaya. Kau rasa dia dah pening soalan dia sebenarnya. Itulah. Tak, sebab kalau kau nak kata kita gunakan nanti, bukan kita dah Tidak, guna kau- dah sekarang. Siapa? Ni aneh lah. Oh, kira ada muka lah. Kira ada kat muka sini. lah. Tak juga. Aku Lepas tahu ni muka aku. kau seorang je Kau tahu dulu. muka resdung aku ni tau. Dia kalau resdung muka katak. Kalau tak resdung muka. Masa ada muka katak? Tak tahu dia Dia tengok. kata dah ni. Nanti aku tunjuk gambar. Macam katak. Mata kau macam. Ada watak. Korang tunggu shot nanti dekat YouTube. Nasib baik ada lighting bagi Instagram. Apa soalan aku tadi yang aku dah cakap yang adakah kita akan gunakan Sebenarnya kau terbalik. Adakah kita akan gunakan someone yang ada good looking untuk boost kita? Bukan dah boost baru nak letak. okay. Apa lah soalan kau ni?
Untuk boost kita Perlu tak ada orang yang ada good looking, even lelaki ke perempuan ke? Itulah soalannya. Untuk masa sekarang ke akan datang? Untuk boost lah Untuk basically. boost lah. Untuk boost probably Maksudnya, tak best do soalan we need to hire someone to promote our products? Even kita ada strong media person macam kau, influencer. Macam aku lah. Untuk aku lah, kita tak perlu pun sebenarnya. Sebab kita punya priority, kita bukan nak menjual muka atau menjual something. Kita nak jual suara kita je. Basically. Tapi kita dah ada video sekarang. Lah dah ada video. Semua Lama tengok. lah. Semua dah tengok muka korang. Habis lah busuk lah muka. Sebelum ni kita orang berselindung di sebalik Spotify. Betul? Selindung di sebalik mic Jangan cukup-cukup dah, tak boleh nak selindung dah. Ini Okay, je lah. aku ada soalan yang lagi Susah lah, mencabar pelik soalan kau. Okay. What if kalau korang handsome? Woi, tak berubah apa-apa. Aku handsome. Apa masalah kau dengan aku Korang memang sekarang? handsome. Korang dah memang handsome. Dan korang ada privilege benda tu. Adakah korang gunakan benda tu di jalan yang benar? Tapi kalau dah kahwin mestilah kena guna jalan kau nak benar, bagi kan? contoh kalau engkau ada muka, adakah kau akan guna muka kau untuk kau ni fikir dulu sebelum tanya. Itulah dia main dulu. sembol. Orang Jangan main lain bom. pening. Patutlah dia pening soalan ni. Okay, aku start dengan yang paling handsome. Hakim lah. Oh masa aku dah sini yang paling handsome. Oh jahat Kalau maksudnya. kau ada muka kan, adakah kau akan gunakan muka kau untuk jual barang? Macam jual ni barang, dia jual barang, dia guna muka dia sikit. Kena ada. Kau kena mengaku. Okay. Memang betul. Sekarang mengaku sekarang. Mesti ada. Kalau kau tak ada muka, mana kau nak Ya beli? macam kau cakap lah, orang nak beli, orang tengok siapa yang menjualnya. Tapi ada streamer dia Aku tak ada berselindung di sebalik misteri. Maksudnya Alan Walker. Maksudnya dia bukan jual muka dia pakai topeng je dan dia lari. Kau faham tak? Oh contoh? Contohnya Rey Mysterio. Disguise Toast. Pernah dengar Disguise Toast? Sebelum ni dia pakai topi roti. Lepas tu dia streamer Encik Mimpi. Boleh jadi Encik Mimpi. Pelbagai streamer yang asalnya dia pakai topeng. Okay. Tapi itu yang buatkan dia viral. Sebab misteri di sebalik dia sampai orang tak kenal siapa dia. Macam tu lah. Itu contohnya. Okay, apa contoh? Aku dah batal kan. Soalan aku tak jawab lagi dari tadi. Kejawab sila. Apa dah soalan ni tadi? Kalau kau ada muka, kau guna tak muka kau? Dia aku personally aku seorang yang suka duduk di belakang. Aku tak suka deal dengan klien. Okay, so faham. aku rasa aku tak guna lah. Sebab aku orang yang belakang. Walaupun kau memang handsome lah, tapi tu kau tak kira aku handsome ke, aku six pack, aku apa-apa semua kan. Cik, tengok Wan kan. Dapat keizinan tak kan? Okay kan? Okay, aku rasa sebenarnya Hakim dia macam tu sebab dia tak dilahirkan Dia looking tak sangat. pernah. Kalau dia mungkin dia lebih ke depan. So kita orang tak boleh nak relate benda tu sebab tak dilahirkan begitu dan tak boleh lah nak develop perasaan suka ke depan, suka menunjuk. Betul. Kalau macam orang jenis biasa, dia jenis suka Tapi aku suka menyorok buat ke belakang. presentation. Aku suka buat presentation. Orang confident lah. Confident. Tapi aku takkan guna muka lah. Mungkin sekarang lah sebab aku tak ada muka kan. So aku tak guna muka lah. Yang penting confident je. Apa-apa kau buat, confident tu penting. Supaya sebab orang kenal kau, mungkinlah first glance kau nampak kemas apa semua, nampak cantik. Tapi bila regular customer, kau takkan dapat generate regular customer lah basically. First macam mana orang cakap, macam contoh kedai, mana-mana kedai yang jual mahal gila kan, dan viral. Maksud orang pergi sekali, lepas tu takkan pergi dah. Mungkin first tu kau punya sales akan melonjak, tapi lambat laun mati. Dia kalau kena tanya Hakim, sebab Hakim dia selalu tukar kerja tau. Sebab apa? Ini aku apa yang aku nampak lah, benda baik daripada dia. Dia lantang. Orang suka orang lantang dan confident. Tapi kerja Hakim, kau bukan berniaga yang macam makanan ke apa. Tapi kau kena faham, confident tu macam Hakim cakap kan, walaupun di bidang IT, dia still tengok orang tau. Maksudnya bila faham. Ada orang ni, contoh muka dia handsome sikit, lepas tu IQ sama dengan Hakim. Bayangkan tapi Hakim lantang. Dia akan ambil Hakim. Sebab Hakim confident dengan keputusan dia. Benda-benda yang main keputusan, main apa-apa yang macam mana orang cakap pembuat keputusan lah cerita dia kan. Tapi sebabnya Hakim punya industri adalah, okay, kepada korang yang tak tahu, Hakim beritahu sikit industri kau apa? IT. Aku budak-budak IT, budak-budak sebab developer. Consumer, final consumer dia adalah orang yang akan datang kepada dia adalah produk. Tak nampak lah kan. Tak nampak. Macam orang yang jual something ke apa, dia perlukan someone booster yang
handsome Faham. dan cantik supaya dia boleh tarik. Macam Akif punya industri dia lain. Tapi betul lah kau cakap tu. At the end untuk industri dia, skill tu yang menjadi privilege utama lah. Okay, bagi kau perlu ke macam kita nak hire good looking person untuk boost produk? Bagi kau kita dah handsome lah sebenarnya. Bukan sebenarnya. Kau dah ada follower. Nak boost apa lagi? Follower dah ada. Tak adalah. Aku rasa macam sekarang ni pun privilege yang orang kata pretty privilege ni adalah privilege yang terlarang lah orang kata. Terlarang tu maksudnya macam kau kena betul-betul utilisekan betul-betul. Kalau orang anggap kau, kau ni handsome lah, kau tak boleh nak buat hal sangat, kau tak boleh nak gila-gila sikit, kau tak boleh nak terkeluar perangai buruk kau. Macam Adib, contoh Adib, kita tengok kes Adib yang jual pisang ciri. Anda kata lah, kalau tiba-tiba dia terbuat hal, aku faham. Dia mungkin dia lah, setiap manusia adalah dia punya perangai-perangai dia kan. Tiba-tiba bila perangai dia buat macam tu, orang tak terima. Apa Adib ni macam ni? Dia aku faham. Aku rasa dia dah dipenjara oleh public opinion. Penjara janji. tu satu lagi, bila seseorang tu viral sebab good looking, ada orang suka dan ada orang dia tak suka. So group yang tak suka ni, dia akan cari, dia akan pinpoint, dia akan cari mana weak point kau. Bila dia nampak kau macam panas baran kan, contoh kan, dia akan cucuk kau panas, kau lenting, kau akan di-viralkan dengan benda lenting tu. Lepas tu yang group tak suka ni dah berjaya buat kau viral sebab yang benda tak bagus kan. So group yang kau yang suka kau ni pun dah tak suka. So kau dah dibenci. Berapa banyak influencer jadi macam tu? Bukan influencer lah, kira macam Wahid Wonder je, sekali je. Sudah tak ada. Wahid Wonder sekali buat bam terus pecah. Aku dengar Wahid Wonder. One hit wonder. Scenario. Bukan. Dia sekali hit, dia letup, tiba-tiba dia bam. Dan adakah Adib bakal menjadi macam tu? Okay, kau kena tahu. Dia punya perbincangan ni. Adib ni, aku bukan mewakili dia. Adib ni dia jual goreng pisang, bukannya dia influencer. Faham. So orang nak boom dia macam mana pun dia mesti jual goreng pisang. Tapi aku ada dengar dia dah dapat tawaran menjadi model. Okay, kalau itu aku tak tahu lah. Tapi model tak ada isu. Model tak ada isu. Aku rasa okay. Kalau dia nak jadi influencer, mungkin akan ada backlash nanti. Tapi hidup influencer kan, kau tahu kan apa jadi kan. Tak maksudnya ada up, ada down dia kan. Ada masa kau disokong, ada masa kau tak disokong kan. So aku rasa benda tu normal lah. Aku rasa Adib dia lebih aware. Aku rasa dia dah prepare dah benda tu. Sebab aku tengok circle-circle pun, kawan ni pun banyak yang influencer. Mungkin aku salah orang aku, tapi aku rasa mungkin dia ada juga kawan-kawan dia yang influencer dan bagi tahu okay, dunia dia macam ni. Kalau kau dah dapat engagement macam ni, gunakan dengan sebaiknya lah. Good looking ni banyak dah. Good looking lelaki banyak macam handsome, perempuan banyak cantik. Tapi sebab Adib tu dia ada personality dia tahu. Tu yang orang suka. Bukan semata-mata good looking. Sebab kalau kau nak tengok good looking, banyak gila muka model tapi dia tak boom pun. Contoh? Sebab aku tak boleh sebut nama sebab aku tak tahu. Aku selalu nampak aku selalu nampak lah muka macam muka macam artis Korea semua kan. Tapi Syabil. Contoh Syabil. Tapi sebab dia busuk. Tak tahu sebab apa. Sebab yang Adib tu personality dia buat orang suka dan orang viral kan lah benda yang baik. Bagus juga netizen kita dia viralkan benda yang baik. Lepas tu yang aku seronok untuk bila kita tengok diorang ada perdebatan kan, diorang compare kan, okay apa so maksudnya orang beratur ramai, perempuan beratur ramai, dia relatekan dengan yang akak aku tak cakap, aku cakap air Terengganu tu kan. Yes. Tapi bagi aku benda tu, okay ni pendapat aku lah, benda tu memang comparison yang sangat salah. Daif lah. Salah dan pelik sikit lah. Sebab dekat yang air dekat Terengganu dia memang betul-betul sexualize kan. Tapi macam Adib dia tenang, lemah lembut. So benda-benda tu dia yelah benda sensitif lah. Betul lah dia. Aku tak legit tak nak hurai kan. Tak comparison yang dia dapat satu idea tak ada dah umur dah. Idea aku dah betul sebab tadi kan dah makan ayam goreng kunyit. Ya, episod yang lemau lah sebab aku pun benar. Aduh. Kau nak balik awal kan? Bukan nak balik awal. Macam mana? Penat. Kita baru susun tiba record. First episode lah tu. Betul. Kena pula topik kau bagi Pretty Beverly. Kita orang mana reti benda kita tak tahu nak pergi topik apa tadi. Itulah. Cuma satu je lah, siapa-siapa yang ada pretty privilege ni, maksudnya muka cantik, muka handsome ke, kau ada satu stepping stone yang mana kau kena manfaatkan. Kalau kau tak back up kan stepping stone tu,
dengan personality atau confidence dengan apa, tak guna. Dan- Benda pretty privilege kau tu tak berguna. Dia macam kalau orang start dengan level 0, kau start dengan level 1. Tapi kalau orang level 0 tu, dia ada confidence tambah 3, dia ada perwatakan yang baik tambah 10. Engkau masih start di 1 tu, kau tak berguna pun. Tapi memang tak dijangkal lah. Memang siapa yang pretty tapi dan dia ada perwatakan dan dia ada segala benda yang bukan pretty tu ada, memang orang akan ambil yang pretty lah kan. Kira muka cantik tu ujian, muka buruk ujian. Itulah, tu je aku nak cakap. Tapi seronok kan jadi handsome. Tak tahu kau seronok? Aku tak belum handsome lagi lah. Belum. Bila? Je. 30 Bila dah kan? handsome? Tunggu kita kaya je. Orang cakap lelaki 35 paling handsome. Tapi kalau poket Paling tak handsome tak tebal tak handsome lah. Faham? Tak esmes. Assessment. So tutup kan ni YouTube, aku tak kerti tutup. Dah habis ke? Yang nak tutup kan. Sebab tu aku suruh pakai headphone. Oh, okey. Dia dah buka nyala. Aku dah buka ni dah. Aku dah MUZ. dah. Okay, YouTube ada komen like. okay, jangan lupa this is our first platform lah nak minta kepada mereka yang mungkin anda mendengar Bros and Mike daripada Spotify. Dengar dulu kat Spotify Dengar sebab dulu kat Spotify. episod ni tak best. Dekat yang lain. Spotify tu. Ini kita consider testing lah. Testing. Betul. Akan ada topik yang berat. Aku rasa macam kalau YouTube diorang kena invite orang lah untuk patut kita interview. Kalau kita borak-borak kita, dia macam kurang sikit lah bagi aku. Okay, kita ada berapa anggota sekarang? Kau kena ingat benda tu. Apa anggota kita? Kau, Hanif Jamal, Izrul, Hakim dan Aiman Salim. Aiman Salim. Kalau dah Aiman Salim, seorang lagi duduk depan sini. Betul. Aku rasa kita Tak kena boleh dah. arrangement kamera tu lah yang paling penting. Betul. Tapi apa-apa pun nak minta korang subscribe lah. Kau tahu kamera kat sana aku dah lupa ada kamera situ. Dia dah tahu dah. Aku dah tahu dah. Kan? Pandang lah. Aku dah pandai tadi lah. Kau Yelah, yang pandang tau. Kau pandang Aku macam aku mana sana. Okay. Okay, korang boleh layari kami punya Instagram Bros and Mike, YouTube Bros and Mike juga yang akan di-upload nanti, dan juga Spotify Bros and Mike, dan juga apa lagi kita punya social media TikTok pun kita akan mula bergerak secara aktif dekat TikTok. Kita tak ada yang kotak-kotak tu ke, yang kalau tolong. Okay, so jangan lupa itu ke. Macam kat sini lah. sini Tak punya mana kan. Cuba bagi tahu planning dia macam mana, sebab kita dah ubah format. Okay, so insyaAllah plan ni kita akan hasilkan konten-konten yang berkualiti. Bukan. Aku lupa. Kau bincang dengan, kau cakap lah. Aku bagi tahu Boleh bagi tahu Okay, so kalau ikut format lama, kalau ikut format lama, Bros and Mike 1 minggu 3 episod release dekat Spotify, betul? So YouTube ni memang kadang-kadang kan. Dengan format baru, kita macam nak khususkan di YouTube. Spotify jangan risau, still ada, cuma okay, ni schedule dia. Kalau berubah kita orang bagi tahu kat Instagram kat Bros and Mike every week, InsyaAllah Sabtu every Saturday YouTube post seminggu satu Tapi Spotify akan next Saturday untuk episod baru dekat YouTube tu. Dekat Spotify akan post episod lama. Faham tak? So kau faham kan? Tak faham. Kiranya seminggu satu episod je, tapi di YouTube. Spotify akan masuk juga lambat 1 minggu. So maksudnya kita nak fokuskan di YouTube, yang kita punya crowd dekat Spotify yang puluh-puluh ribu tu masuk ke YouTube sekarang. Yes, betul. Sebab Support kita orang pula kat YouTube. Sebab crowd dekat Spotify tinggi. So nak transition ke YouTube tu macam sebenarnya susah, sebab kita orang ni dah biasa dengan main tutup audio muka semata-mata kan. Dah biasa tutup muka kan. Dan kalau tutup muka, topik kita berat, kita tak payah kontrol muka kan. Sekarang kena kontrol sikit kan. So itulah format baru. Sang balik lagi. Seminggu 1 episod di YouTube first, seminggu seterusnya baru Spotify. Tapi ini aku cakap tarikh 13 Februari. Kalau ada apa-apa perubahan, mungkin juga kita orang akan ubah esoknya, tak tahu. Kita orang akan update kat Instagram kita orang. Mainly kita orang kat Instagram, walaupun Twitter semua ada, tapi Instagram tu selalu update lah. Gitulah. Yup. So Hakim, kata-kata terakhir. Aku kata. Tadi Hanif, sekarang kau kata. Apa? Jangan lupa bla bla bla, go lah. Jangan lupa share, like dan subscribe.
Nantikan nantikan. Tolong nantikan konten-konten yang berkualiti daripada kami. Kami akan InsyaAllah. janjikan yang terbaik seperti biasa. Tunggu Aiman Salim InsyaAllah dia tunggu. doa. Tunggu. Dia tak sihat tu, doakan Doakan dia demam demam katanya dengan wife dia. So syafakallah tu Aiman Salim, semoga cepat sembuh and Amin. semoga kita dapat kembali berempat Yeay. studio baru siap. Bagus, semangat Anik. Okay, see you guys in next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana padam Kau cut terus